Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Salam Jumaat yang penuh barakah buat peminat-peminat, followers, tiktokers di sini. Wih, awal seriously bagi aku bunga. I love you, bosku. Hai semua. Kasih tunjuk muka kamu ni, tak aku nampak. Tak keluar berapa bilion manusia menonton ni, bosku. Ada perbahasan politik yang panas. Hai package O sempurna. Ui, mula-mula sudah dia ni. Bagi aku bunga 4 bunga itulah yang bagi bunga hari tu sampai RM200 tu. Bosku, apa kabar kamu, bosku? Pak Cik Makcik Oto Arun, Datuk Nenek, moyang-moyang di sini. Sihat juga kamu? Tajuk perbahasan politik panas hari ini adalah berbunyi skandal pembunuhan ke atas Husin Najadi, pengasas AM Bank, yang membongkarkan skandal 1MDB bosku Najib 2.6 bilion ringgit. Wui, 61 bunga. I love you, Oto, bosku. Muah. Serius ni pun banyak dia bagi aku hadiah. Ini baru introduction ni. Jangan lupa Pak Cik Makcik Oto Arung, penonton-penonton yang comel, yang cantik, yang handsome di sini. Tap screen dulu Pak Cik Makcik Oto Arung sebelum kita punya live TikTok ni meletup macam bom nuklear. Ya. Tema kita pada malam ini, perbahasan politik yang cukup panas adalah skandal pembunuhan bermotifkan politik dalam negara Malaysia yang ramai orang tak tahu benar atau hanya semata-mata gosip. Masih aku nak nampak ni berapa bilion manusia menonton ni. Jadi bukan sahaja pasal skandal pembunuhan Husin Najadi yang akan kita perincikan satu persatu. Yang pasti pembunuhan yang paling mengerikan dalam sejarah Malaysia, mendiang Kevin Morais, yang ditemui mati dalam tong drum bersimen semasa skandal rompakan 1MDB meletup di Putrajaya. Ini kalilah bosku. Memang hari-harilah aku ni bagi syarahan, bagi kuliah ilmu-ilmu politik. Malam ni ilmu membunuh. Semalam aku bagi ilmu merompak dalam politik kan. Sekarang bosku, aku mau kongsi ni skandal-skandal pembunuhan berprofil tinggi dalam politik Malaysia. Di samping itu juga, Pak Cik Makcik Oto Arung tidak dilupakan seorang warga negara Mongolia, iaitu mendiang Altantuya Sharibu, juga dibunuh dengan sangat-sangat kejam, dengan sangat-sangat zalim. Ini isu wajar untuk aku bongkarkan satu persatu kerana ada kaitan dengan bosku. Ini kalilah ada yang koyak mental tengok live TikTok ni Pak Cik Makcik Oto Arung. Ini antara kes pembunuhan bom C4 yang masih tidak ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Dan pembunuh-pembunuh upahan itu masih hidup. Siapa yang bayar, siapa yang upah, siapa yang arahkan itu pun masih hidup. Bosku Najib. Oh, bosku Najib. Bosku Rosma. Oh, bosku Rosma. Apa kabar bosku?
Boleh juga kamu tidur semalam setelah aku bongkarkan kes-kes rompakan kamu ni. Aduh, memang meletup lah ini kali kita punya TikTok ini. Ini adalah pendedahan dan pembongkaran yang paling berani pernah dibuat dalam sejarah TikTok ini wujud. Ketawa-ketawa sudah aku ni. Maksudnya memang meletup lah sebab skandal-skandal pembunuhan bermotifkan politik dalam Malaysia ni semuanya ada kaitan dengan bosku. Itu masalahnya. Memandangkan bosku ini sudah tidak ada jawatan Perdana Menteri, sudah tidak ada kuasa. Ialah kes-kes rompakan dia, kes-kes bunuh dia dalam Malaysia ni pun belum ditutup lagi sepenuhnya. Maka adalah wajar atas nama kepentingan rakyat dan kepentingan negara, atas nama rule of law, atas nama justice, untuk mangsa-mangsa yang dibunuh oleh geng-geng bosku ini adalah wajib untuk menjadi pengajaran dan rujukan kepada seluruh dunia. Sehebat mana seorang politikus membunuh whistleblower yang mengetahui rahsia dia merompak dalam dunia ini, akhirnya tumbang juga bosku pada PRU 14 lalu. Ramai ni menonton tapi tak keluar lagi ni. Tap-tap skrin bosku. Biar kepanasan, biar koyak mental, biar berdarah bernanah telinga bosku ini kali. Sebelum kita masuk gear 1, gear 2, gear 3, saya di sini ingin mengambil kesempatan mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Tantuya Syaribu, Kevin Morais. Takziah juga kepada keluarga Husin Najadi yang berada di luar negara yang sampai sekarang trauma kerana skandal pembunuhan yang cukup dahsyat dalam Malaysia. Pakcik Makcik Oto Arum, ini wajib diketahui kerana saya pernah mengalami kes penculikan bermotifkan politik yang cukup tersusun tetapi gagal untuk menculik dan membunuh saya. Saya tahu saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas dan pengkritik bebas yang dipopularkan oleh Najib Razak dan macai-macai politiknya sejak tahun 2016 sehingga tahun 2022 ini. Saya sememangnya jadi target untuk diculik dan dibunuh serta dihilangkan dalam negara Malaysia. Bosku bersama konco-konconya memang mempunyai satu modus operandi yang mahu menculik dan membunuh saya dan menghilangkan saya sejak beberapa tahun lalu. Dan ini adalah modus operandi mana-mana politikus di dunia ini atau mana-mana penguasa yang takut kehilangan kuasa, pangkat, jawatan dan kemasyhuran. Saya tahu, sekalipun saya ditangkap secara politik, secara zalim, secara diktator oleh bosku beberapa tahun lalu, walaupun kes-kes politik dibuka dalam Mahkamah Malaysia, saya tetap menang juga bersama keluarga saya. Maka antara taktik kotor yang terpaksa dibuat oleh bosku dan konco-konconya adalah cuba untuk menculik saya di tengah-tengah malam buta dan cuba untuk mengarahkan orang tengah mereka membuat secret meeting kepada saya di Kuala Lumpur beberapa tahun lalu. Tetapi semua rancangan ini gagal kerana walaupun saya ini dinampak bersendirian, saya punya bodyguard memang ramailah pakcik makcik Oto Arum.
Sebab saya tahu apabila saya bekerja sebagai penganalisis politik bebas yang membongkarkan, yang mengkritik secara kritikal skandal-skandal jenayah rasuah, jenayah rompakan dalam sistem politik Malaysia, saya tahu saya menjadi subjek dan target untuk dihancurkan, untuk dibunuh, untuk diculik, untuk dihilangkan. Akan tetapi syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga saya sehingga hari ini. Tangan-tangan gaib politik Malaysia masih menjaga keselamatan dan nyawa saya dalam negara ini. Keluarga saya terus melindungi saya dengan cukup sempurna sehingga malam ini. Dan saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana semua rancangan kotor untuk menculik, membunuh dan menghilangkan saya dalam negara Malaysia, semua misi pembunuhan itu gagal. Sebab itu saya sangat ditakuti oleh bosku Najib. Kerana tidak ada ruang dan peluang untuk mengalahkan saya dalam Mahkamah Malaysia dan tidak ada ruang dan peluang untuk menculik dan membunuh saya, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Saya ingin tegaskan, saya tidak ada apa-apa dendam politik ke atas bosku Najib atau mana-mana pemimpin. Saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik, CGPA 3.97, hanya menjalankan tanggungjawab saya kepada masyarakat dan negara ini. Bahawa mana-mana skandal jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah korupsi yang boleh menyebabkan kehancuran kepada rakyat dan negara Malaysia, yang boleh membengkrapkan rakyat dan membengkrapkan ekonomi negara secara jangka panjang, saya sebagai generasi baru mempunyai tanggungjawab yang sangat besar untuk menyampaikan kebenaran ini, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Apa yang pasti, saya akan mendedahkan satu persatu modus operandi bagaimana bosku kantoi bersama orang-orangnya suka menyerbu rumah saya jam 3 pagi beberapa kali. Bukan untuk menangkap saya atau memenjarakan saya, tetapi plan utama, rancangan utama bosku ini adalah untuk menculik saya di tengah-tengah malam buta dan menghilangkan saya, seperti mana Altan Tuya Syaribu diculik di tengah-tengah malam buta, seperti mana Kevin Morais diculik dan dihilangkan dalam negara Malaysia, seperti mana Husin Najadi diperangkap dengan secret meeting yang akhirnya selepas itu ditembak di tengah-tengah Kuala Lumpur. Saya antara survivor, antara mangsa konspirasi penculikan politik yang paling layak untuk bersuara tentang modus operandi beberapa politikus yang kantoi mahu menculik dan membunuh saya dalam percaturan real politik Malaysia. Saya tidak ada masalah dengan mana-mana pemimpin dalam kerajaan dan pembangkang. Adalah perkara biasa penganalisis politik bebas seperti saya mengkritik mana-mana ahli politik yang terlibat dengan skandal jenayah rasuah. It is normal seorang penganalisis politik bebas, pengkritik bebas seperti saya yang mempunyai latar belakang kepakaran dalam bidang ekonomi politik, dalam bidang kepimpinan politik, yang mempunyai kepakaran mengkaji skandal-skandal jenayah rasuah berprofil tinggi. It is normal untuk saya mengkritik mana-mana pemimpin dalam blok kerajaan ataupun blok pembangkang. Yang pasti saya tidak takut untuk mengkritik mana-mana pemimpin kerana segala-galanya adalah berdasarkan bukti, fakta yang cukup-cukup benar dan sahih, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Sebab itu saya mengambil risiko yang cukup besar untuk menjadi pengkritik bebas dalam semua platform media sosial di negara Malaysia berdaulat ini. Bahawa saya melakukan pekerjaan saya atas nama kepentingan rakyat dan kepentingan negara.
Saya sememangnya tidak takut mati untuk memilih pekerjaan ini. Kerana saya tahu ia sangat-sangat berisiko untuk diculik, untuk dibunuh, untuk dibom C4, untuk ditembak, untuk dikasih masuk dalam tong drum bersimen, untuk dihilangkan dalam negara ini. Syukur Alhamdulillah risiko pekerjaan ini berbaloi. Kerana akhirnya bosku Najib tumbang juga pada PRU 14 lalu. Adalah menjadi cabaran yang cukup besar apabila saya sebagai generasi baru di usia sangat muda ini memilih pekerjaan yang paling berisiko dalam sejarah politik dunia, iaitu menjadi penganalisis politik bebas. Maka dengan ini saya ingin membuat satu pengakuan berani mati. Bosku dan geng-geng politikus mereka ini kantoi mahu menculik dan membunuh saya serta menghilangkan saya beberapa tahun lalu dalam negara Malaysia. Dan saya survive, saya masih hidup. Saya sendiri menggagalkan semua rancangan-rancangan plot penculikan politik. Kerana setiap kali saya diculik jam 3 pagi, saya akan membuat live. Dulu, saya membuat live dalam Facebook setiap kali saya diserbu jam 3 pagi. Beberapa tahun lalu juga saya membuat rakaman video YouTube dan saya terus muat naik dalam semua platform media sosial. Sepatutnya rumah saya tak boleh diserbu tengah-tengah malam buta. Tetapi ini antara template modus operandi penculikan dan pembunuhan bermotifkan politik yang cukup-cukup kantoi dan gagal dibuat oleh bosku dan geng-geng mereka. Saya memang tahu siapa dalang utama, siapa mastermind. Tetapi tidak mengapa, saya maafkan dosa-dosa kamu ini. Biar Allah Subhanahu Wa Taala yang membalas dosa-dosa kamu ni sebagai pemimpin yang zalim, yang diktator, yang koyak mental kalau dikritik dihentam oleh Jupazli Syahmat sikit-sikit. Elo pergi serbu jam 3 pagi culik Jupazli. Tapi syukur Alhamdulillah sekarang dah tak berani sebab ialah saya sudah banyak kali buat video ringkasan dalam YouTube. Jika tiba-tiba saya hilang atau ditemui mati, ketahuilah yang perlu bertanggungjawab dalam negara Malaysia adalah kamu, bosku. Terus terang aku cakap. Sememangnya orang-orang bosku spy saya setiap hari. Dan saya tahu orang-orangnya ni, setiap seorang. Mungkin mereka nampak saya pura-pura bodoh, tetapi akal saya sangat panjang kerana saya memang cukup expert. Sebagai penganalisis politik yang genius dan berani, saya memang tak takut mati berurusan dengan bosku dan orang-orang dia, sama ada di mana-mana tempat. Jadi bosku ni kadang-kadang dia suka mengutuskan orang-orang dia untuk berhubung dengan saya, untuk berurusan dengan saya, untuk buat mesyuarat sulit. Tapi akhirnya matlamat semua itu adalah untuk memerangkap saya, menculik saya, menghancurkan saya, membunuh saya. Tetapi sayang 1000 kali sayang, sial dan cukup sial, saya masih hidup bebas dalam negara Malaysia ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala terus menjaga saya, Pakcik Makcik Oto Arung. Allah Subhanahu Wa Taala terus memanjangkan umur saya. Bosku pun garuk-garuk kepala, pening-pening lalat. Kenapalah budak ni tak pandai checkmate ya? Susah betul diperangkap budak ni. Iyalah saya ni tidak berminat untuk menjadi ahli politik, untuk menjadi ahli parlimen, untuk jadi YB, untuk jadi menteri kah, untuk jadi Perdana Menteri kah. Tak berminat nak jadi ketua Menteri Sabah. Buang masa, buang karan, buang tenaga. Pekerjaan saya sebagai penganalisis politik bebas, saya kira duit saya lebih banyak daripada gaji seorang Perdana Menteri. Memang gaji saya cukup untuk kasih makan mak bapak saya dan keluarga saya. Jadi saya bukan macam anak-anak muda lain yang terhege-hege nak jadi ahli politik untuk mereka merompak. That is not my level lah. That is not my standard. Sebab saya ni memang, this is my passion lah, bosku. Menjadi penganalisis politik bebas, penyelidik bebas, pengkritik bebas, memberi syarahan-syarahan ilmu ekonomi politik kepada rakyat, berkongsi ilmu. This is my passion.
Sebab sebelum ni saya bekerja sebagai guru, saya juga pernah bekerja sebagai pensyarah di universiti swasta di Kuala Lumpur. Saya pernah bekerja sebagai pegawai bank, saya pernah bekerja sebagai eksekutif pemasaran. And now pekerjaan saya sebagai penganalisis politik bebas, memang gaji dia cukup-cukup berbaloi dan cukup besar. Syukur Alhamdulillah. Jutaan terima kasih kepada bosku kerana mempopularkan nama saya sejak tahun 2016. Dengan semua modus operandi penculikan jam 3 pagi yang banyak kali dibuat sehingga gagal untuk membunuh dan menghilangkan saya dalam negara Malaysia. So, pakcik makcik Oto Arung, saya suka dengan pekerjaan saya yang ini ni, jadi penganalisis politik bebas sebab gajinya besar. So, sebelum ni gaji pekerjaan saya pun besar, tapi yang ini paling besar ni. Duitnya memang masuk. Alhamdulillah memang masuk. Syukur Alhamdulillah. Itulah ya, di sebalik ujian kita ditindas, dizalimi oleh pemimpin-pemimpin diktator macam bosku Najib tu, macam Zahid Ponorogo dulu, diorang sangat berkuasa. Di sebalik kesusahan itu ada kesenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saya, pakcik makcik Oto Arung. Dan itu adalah berkat sokongan pakcik makcik Oto Arung di sini ni lah yang menonton live TikTok ni. Tak kira lah peminat kah, haters kah, saya sangat-sangat menghargai kerana suara saya cukup ditakuti dalam percaturan real politik Malaysia. Sekalipun saya bukan politikus, tetapi saya hanyalah political scientist, pakcik makcik Oto Arung. That is why I'm very open-minded. Sesiapapun yang suka ke tak suka saya punya analisis politik, itu bukan matlamat kami untuk berkongsi ilmu. That is not our purpose. Nak popular kah, untuk disukai kah, untuk diminati kah, it is okay siapa yang tak suka, siapa yang benci sebab ia tidak mempengaruhi duit gaji saya, ia tidak mempengaruhi emosi dan mental saya, ia tidak mempengaruhi kehidupan saya, pakcik makcik Oto Arung. That is why mana-mana haters, mana-mana fans yang excited tengok saya punya live dalam YouTube kah, saya punya video-video sejak tahun 2016. Saya amat-amat menghargai setiap pujian, setiap kritikan, caci maki hamun, apapunlah serbuan jam 3 pagi kah, tangkapan-tangkapan politik kah, perbicaraan-perbicaraan Mahkamah Pembentukan Politik untuk saya kah dan keluarga saya. Alhamdulillah, saya bukan penjenayah, keluarga saya bukan penjenayah, dan kami menang dalam Mahkamah Malaysia sejak tahun 2016 sehingga tahun 2022, pakcik makcik Oto Arung. Berjuang untuk masyarakat dan negara, mengkritik pemimpin-pemimpin yang korup, yang merompak, yang buat rasuah, bukan satu jenayah dalam undang-undang dan perlembagaan Malaysia. Membongkarkan bukti-bukti kukuh yang sudah dibongkarkan dalam Mahkamah Malaysia melibatkan kes jenayah rompakan Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansor, bukan satu jenayah besar, pakcik makcik Oto Arung, di sisi perundangan dan perlembagaan. Sebab itu akhirnya, selama saya berkecimpung sebagai penganalisis politik bebas, ada ramai rakyat Malaysia yang berada dalam negara dan luar negara memberi sponsorship, memberi dana keuangan untuk saya melawan bosku dalam mahkamah maupun di luar mahkamah. Ya, apa-apapun taktik yang digunakan oleh bosku untuk mengugut saya dan keluarga saya setakat ini, semua tak boleh jalan, pakcik makcik Oto Arung, kerana saya menerima sumbangan dana keuangan, sponsorship daripada peminat-peminat saya di seluruh dunia, ratusan ribuan ringgit setiap tahun jika ada peperangan politik antara saya melawan bosku. Saya perlu nyatakan perkara ini kerana saya sangat-sangat bangga sebagai generasi baru. Peminat-peminat saya, penyokong-penyokong saya, haters-haters saya adalah tulang belakang kepada perjuangan saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai pengkritik bebas yang saya berkorban untuk rakyat dan negara Malaysia. Dan saya amat-amat menghargai dan saya tidak akan lupakan kenangan-kenangan manis saya sepanjang saya diserbu jam 3 pagi, mahu diculik jam 3 pagi, mahu dibunuh, mahu ditumbuk,
oleh samseng-samseng politik, geng-geng bosku dalam UMNO. Saya masih berdiri tegak hari ini dan suara saya masih lantang bersuara, Pak Cik Makcik Oto Arung. Dan bosku tak boleh tidur malam kerana keberanian ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak tahu kenapa saya sangat berani, kenapa saya boleh menang dalam Mahkamah Malaysia, kenapa saya boleh menumbangkan kerajaan penyamun, penyangak 1MDB bosku Najib itu pada PRU 14 hanya menggunakan suara keramat rakyat. Sehingga bosku dan orang-orang UMNO terkejut bosku Najib kalah PRU 14 dan Najib Razak hilang jawatan Perdana Menteri. Sehingga ia memberi implikasi bosku Najib tak boleh move on dengan kekalahan PRU 14 itu. Bosku Najib checkmate dalam Mahkamah Malaysia, Pak Cik Makcik Oto Arung. Bosku Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Didapati bersalah merompak duit SRC 1MDB 42 juta ringgit. Hakim walaupun sudah menangguhkan hukuman penjara Sungai Buloh untuk bosku Najib bebas secara sementara, bosku Najib tertekan tak boleh tidur malam, sakit kepala kerana saya masih bersuara secara lantang membongkarkan bukti-bukti kukuh Najib Razak sememangnya watak utama dalang utama mastermind mencuri dan merompak duit pelaburan rakyat Malaysia berbilion-bilion US dollar dalam syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB. Saya tahu apabila saya bongkarkan kes rompakan 1MDB Najib Razak, saya berisiko untuk mati di bom C4, ditembak atau dikasih masuk dalam tong drum bersimen. Sememangnya saya menerima ugutan-ugutan bunuh sejak tahun 2016 hingga tahun 2022. Akan tetapi syukur Alhamdulillah, bodyguard saya is everywhere dalam negara Malaysia menjaga keselamatan saya. Dan Najib Razak ini cukup dupang kerana dia ingat saya tidak ada bodyguard dalam negara Malaysia. That is why the big lesson dalam peperangan kuasa di dunia akhir zaman ini, don't underestimate new generation. We are okay dikritik. We are very open-minded as a new generation. But old generation is angry once new generation criticize old politician. Ini antara masalah politikus-politikus tua apabila dikritik, dihentam berdasarkan hujah, fakta dan bukti yang benar dan kukuh. Pemimpin tua seperti bosku ini cepat naik darah, cepat melenting, cepat marah, dan dia hanya mahu dipuji. Kami sebagai penganalisis politik bebas tidak ada sebarang prejudis ataupun bias ataupun bersikap tidak adil kepada mana-mana politikus kerana kami diajar oleh profesor-profesor di seluruh dunia untuk menjadi penganalisis politik yang bebas dan pengkritik bebas dalam korpus ilmu percaturan kuasa politik dunia ini. Kita mengkritik kepimpinan politik Najib Razak berdasarkan landasan ilmu, landasan fakta, landasan bukti yang benar. Sebab itu track record saya very clean dalam Mahkamah Malaysia. Tidak ada satu orang pun politician yang saman fitnah saya, Pak Cik Makcik Oto Arung. Raja Petra, Lokman Adam, Jamal. Ini antara penganalisis politik kangkung kumpulan UMNO yang seringkali disaman fitnah dalam Mahkamah Malaysia dan mereka kalah. Tetapi sejak saya menjadi penganalisis politik bebas dari tahun 2014 sehingga tahun 2022, syukur Alhamdulillah, saya tidak pernah menerima apa-apa saman fitnah daripada mana-mana politikus VVIP. Kerana mereka juga tidak berani untuk lawan saya. Saya sebagai penganalisis politik bebas, gradual master dalam bidang sains politik, mengumpul data, fakta, bukti yang lebih daripada cukup untuk mengkritik mana-mana ahli politik. Sama ada skandal jenayah rasuah, skandal pembunuhan bermotifkan politik. Tidak ada rasa takut untuk kami mengamalkan kebebasan bersuara kami di
negara demokrasi Malaysia ini, Pak Cik Makcik Oto Arung. Oleh hal demikian, Pak Cik Makcik Oto Arung, saya amat yakin dan percaya fans ataupun haters di sini, sebenarnya kita masing-masing mempunyai pandangan politik, mempunyai perbezaan ideologi politik, kita mempunyai kepentingan yang berbeza-beza dalam negara ini. Saya tidak mempunyai agenda politik peribadi seperti politikus-politikus muda ataupun politikus-politikus tua, kerana saya tidak desperate untuk berebutkan jawatan YB kah, jawatan menteri kah, jawatan Perdana Menteri kah, atau jawatan Ketua Menteri Sabah kah. So, it's very easy to complete my mission as a political scientist, to serve the society, to serve this nation, our beloved Malaysian, our beloved country. So, saya lebih berminat untuk menjadi penganalisis politik bebas, memberi pencerahan ilmu ekonomi politik, dan saya menyerahkan 100% kepada publik. Sama ada anda menyokong atau tidak menyokong, itu bukan masalah saya. Sama ada anda setuju atau tidak setuju, sama ada anda faham atau tak faham, that is not my point sepanjang saya menjadi penganalisis politik bebas dan pengkritik bebas. Sebab itu, saya tidak hairan saya menerima ugutan bunuh, ugutan pukul. Saya diserbu rumah saya jam 3 pagi atas motif nak menculik dan membunuh saya. Ia tidak mengejutkan kerana saya sudah expect sewaktu saya tamat bergraduasi di Universiti Kebangsaan Malaysia, saya memilih untuk menjadi pakar dalam bidang ekonomi politik. Saya memilih untuk pakar dalam bidang penyelidikan kajian-kajian rasuah melibatkan ahli-ahli politik VVIP. Saya sudah letak mindset saya awal-awal, kalau saya bersuara sebagai penganalisis politik bebas, berkongsi ilmu-ilmu kepakaran saya, pasti dan pasti satu hari nanti saya akan ditangkap secara politik, saya akan diheret dalam mahkamah secara politik, saya akan diugut untuk dipukul, saya akan diugut bunuh. Dan ini antara mindset awal yang tidak diketahui oleh ramai politikus-politikus dalam negara Malaysia. Saya tahu pekerjaan yang saya pilih ini sangat-sangat berisiko untuk senang mati. Tetapi syukur Alhamdulillah, Allah Maha Berkuasa menjaga nyawa saya. Saya pun sebenarnya setiap hari bersedia untuk mati. Tetapi saya ingin ingatkan, apa-apa pun yang berlaku kepada saya selepas ini, bosku perlu bertanggungjawab. Ya? Okey. Itu adalah pendahuluan, pembukaan perspektif tentang debat politik panas malam ini berkaitan skandal pembunuhan berprofil tinggi. Kepada yang baru menonton siaran langsung yang cukup panas ini macam bom nuklear, tajuk perbahasan politik panas kita malam ini adalah skandal pembunuhan berprofil tinggi melibatkan bosku. Pak Cik Makcik, ini tajuk panas yang tidak disukai oleh bosku dan cyber troopersnya. Saya perlu berkongsi kepada penonton-penonton di sini. Husin Najadi, Antantuya Sharibu, Kevin Morais, ini antara 3 nama pembunuhan berprofil tinggi bermotifkan politik kerana membongkarkan skandal jenayah rasuah bosku di seluruh dunia. Saya ulang. Husin Najadi, Kevin Morais, Antantuya Sharibu, 3 nama yang sangat popular dalam sejarah politik dunia, dalam sejarah politik Malaysia. Dibunuh dengan sangat misteri, dibunuh dengan sangat kejam, kerana 3 individu yang sudah mati ini dikaitkan dengan skandal jenayah rompakan bosku. So, saya akan membentangkan satu persatu kisah benar bagaimana Husin Najadi, Antantuya Sharibu, Kevin Morais dibunuh dengan sangat kejam berdasarkan bukti-bukti kukuh
berdasarkan secret report dan berdasarkan kajian dan penyelidikan saya sebagai political scientist. Disebabkan saya seringkali mengkaji bukti-bukti kes skandal jenayah rompakan melibatkan ahli-ahli politik, saya telah menemui beberapa data, bukti dan alibi yang sangat-sangat mengejutkan, yang mana Husin Najadi, Kevin Morais dan Altantuya Sharibu antara mangsa pembunuhan yang paling kejam dalam sejarah politik Malaysia dikaitkan dengan peranan bosku sebagai dalang utama merancang semua pembunuhan bersiri ini. Bosku bukan sahaja bangga merompak, mencuri, jadi lanun penyangak dalam sejarah politik dunia, tetapi bosku juga sememangnya adalah raksasa politik yang berani membunuh sesiapa sahaja yang boleh menjadi penghalang untuk dia terus berkuasa di dunia ini. Percaya ataupun tidak, I don't care. Matlamat saya bersuara dalam platform ini adalah untuk mengajar kepada semua manusia, sepandai dan sehebat manapun bosku membunuh orang dan merompak di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkarkan semua dosa-dosa pembunuhan, dosa-dosa rompakan bosku ini sampai kiamat. Bukan sahaja di mahkamah dunia tetapi di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ingin menyatakan, semua agama mengharamkan jenayah merompak dan membunuh secara terang-terangan begini, Pak Cik Mak Cik Oto Aro. Kita sebagai orang Islam diharamkan untuk merompak, mencuri dan membunuh manusia-manusia yang tidak bersalah. Maka dengan ini saya dengan sangat berani ingin menyatakan atas nama Allah yang Maha Berkuasa, ini adalah masa yang paling sesuai untuk saya menggunakan kebijaksanaan dan keberanian saya kepada seluruh dunia. This is the right time untuk mendedahkan skandal pembunuhan berprofil tinggi melibatkan bosku. Perkara pertama, pembunuhan ke atas Husin Najadi. Siapa Husin Najadi ini? Husin Najadi adalah pengasas AM Bank. Husin Najadi antara orang penting dalam penubuhan AM Bank di dalam negara Malaysia dan seluruh dunia. Husin Najadi antara watak awal yang mengesan duit 1MDB 2.6 bilion ringgit ditemui dalam akaun bank AM Bank peribadi milik bosku antara tahun 2009 sehingga 2013. Ya, bukan Rafizi Ramli, bukan Tony Phua, bukan Anwar Ibrahim, bukan Tun M, bukan Abang Muhyiddin, bukan Zeti Aziz yang menemui bukti awal duit rompakan 1MDB dalam akaun bank peribadi bosku. Akan tetapi orang yang paling awal menemui bukti 1MDB dirompak adalah Husin Najadi. Husin Najadi sempat membuat laporan polis tentang dana haram 1MDB yang masuk dalam akaun bank seorang VIP yang sangat berkuasa ketika itu.
VIP itu menjadi Perdana Menteri, menjadi Menteri Keuangan. Dan orang itu adalah kamu, bosku. Skandal pembunuhan ini cukup kejam. Setelah heboh di belakang tabir, Husin Najadi memegang bukti transaksi keuangan 1MDB 2.6 bilion ringgit masuk dalam akaun bank peribadi bosku, maka akhirnya rancangan pembunuhan yang cukup licik dilaksanakan. Husin Najadi sempat mendedahkan rahsia ini kepada ahli-ahli keluarganya. Dan antara ahli keluarganya yang mendedahkan berkenaan skandal pembunuhan ini adalah anak lelaki Husin Najadi. Temu bual antarabangsa telah mendedahkan anak Husin Najadi mendedahkan rahsia besar ayahnya ditembak mati di tengah-tengah Kuala Lumpur. Rentetan ayahnya selaku pengasas AM Bank menyimpan 1001 rahsia bosku mencuri dan merompak duit 1MDB. Maka akhirnya kes pembunuhan ini yang sangat-sangat kejam dikaitkan dengan kau, bosku. Semua duit rompakan 1MDB disimpan dalam akaun bank peribadi bosku di AM Bank. Adalah bukan satu kebetulan seorang pengasas AM Bank, founder of AM Bank, tiba-tiba mati ditembak dengan cukup misteri sehingga tidak mendapat keadilan hari ini. Yes, ini antara pembunuhan berprofil tinggi bermotifkan politik yang disembunyikan di dalam negara ini, pakcik makcik otok arum. Maka ini antara kisah benar yang perlu diketahui oleh berpuluh-puluh juta rakyat Malaysia. Kejahatan bosku itu mengalahkan kejahatan iblis, syaitan dan dajjal laknatullah. Hanya semata-mata bosku ini mahu kekal berkuasa, mahu menjadi kaya raya sekelip mata, mahu masyhur menjadi king. Akhirnya bosku mengarahkan orang-orangnya untuk tembak mati Husin Najadi di tengah-tengah Kuala Lumpur. Ini antara laporan secret information, secret report yang ramai rakyat Malaysia tak tahu dan anda perlu tahu hari ini. Skandal pembunuhan ke atas Husin Najadi ini dikaitkan dengan kamu, bosku. Kerana ini berkaitan dengan skandal 1MDB. Setelah kisah benar ini heboh di peringkat antarabangsa, bosku tidak ada mengeluarkan apa-apa saman fitnah kepada beberapa portal media antarabangsa whistleblower yang membocorkan semua rahsia bosku membunuh Husin Najadi. Sememangnya bosku mempunyai kabel yang sangat besar sehingga kes pembunuhan ini disembunyikan dalam negara Malaysia. Ada ramai orang-orang bosku yang membantu beliau untuk menyembunyikan bukti-bukti pembunuhan ke atas Husin Najadi yang mengetahui dan antara paling awal melaporkan skandal rompakan 1MDB bosku. Maka dengan ini, atas nama Justice, saya sebagai generasi baru mengutuk dan mengecam sekeras-kerasnya modus operandi pembunuhan bermotifkan politik di zaman pemerintahan rejim bosku ini, rejim mafia perompak dan pembunuh berseri ini, yang cukup zalim, yang cukup kejam,
yang tidak berperi kemanusiaan, yang sebenarnya perkara ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebenaran adalah tetap kebenaran, Pak Cik Makcik Oto Arum. Saya tidak takut mati untuk ditembak, dibom C4 atau dimasukkan dalam tong drum bersimen dalam pendedahan skandal saga pembunuhan berprofil tinggi bermotifkan politik melibatkan kamu, bosku. Siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya. Kebenaran ini akan terus menggoncang percaturan real politik di negara Malaysia ini. Saya tidak mahu ada lagi mangsa yang dibunuh oleh bosku dengan sangat kejam. Sebab itu sebagai generasi baru, anda setuju atau tidak dengan pendedahan dan pembongkaran ini? Kebenaran ini tidak boleh disembunyikan sampai kiamat. Saya mendoakan agar Husin Najadi ditempatkan di syurga Allah kerana dia antara unsung hero yang mendedahkan semua bukti transaksi keuangan bosku kantoi merompak duit 1MDB sebanyak 2.6 bilion ringgit. Saya ada menyimpan dokumen laporan skandal pembunuhan berprofil tinggi ini, bosku. Saya ada menyimpan bukti-bukti kukuh bosku terbabit dalam skandal membunuh dengan sangat kejam Husin Najadi menggunakan pistol. Ini adalah masa yang terbaik untuk saya kongsikan kepada seluruh dunia. Saya tidak takut untuk mendedahkan dokumen-dokumen sulit pembunuhan berprofil tinggi bermotifkan politik yang dibuat oleh bosku dan konco-konconya dalam negara Malaysia. Skandal pembunuhan yang seterusnya, mendiang Kevin Morais. Berdasarkan pendedahan Secret Report, mendiang Kevin Morais ini antara timbalan pendakwa raya di Jabatan Peguam Negara di Putrajaya yang menyiapkan kertas pertuduhan dan pendakwaan jenayah ke atas bosku dalam mahkamah. Setelah skandal rompakan SRC 1MDB meletup di seluruh dunia pada tahun 2015 lalu, Kevin Morais telah diarahkan oleh bosnya untuk menyiapkan draft pertuduhan dan pendakwaan kes jenayah rasuah, jenayah rompakan, jenayah pengubahan wang haram ke atas bosku. Kevin Morais memang tahu kerja ini cukup berisiko jika diketahui oleh spy bosku. Akhirnya, Kevin Morais sempat berkongsi dokumen rahsia, satu kertas pertuduhan dan pendakwaan jenayah rasuah ke atas bosku, yang mana dokumen itu diserahkan kepada satu portal media antarabangsa whistleblower yang cukup terkemuka di dunia. Kevin Morais telah dinyatakan oleh ahli keluarganya hilang sewaktu keluar bekerja di Putrajaya. Setelah beberapa hari kehilangan mendiang Kevin Morais, heboh pada tahun 2015 lalu di musim PRU 14 dalam tempoh 3 tahun antara 2015 dan 2018. Mendiang Kevin Morais ditemui mati dalam tong drum bersimen yang sudah keras, Pak Cik Makcik Oto Arum. Dan berdasarkan Secret Report,
ada beberapa individu dikambing hitamkan oleh bosku dan konco-konconya dalam negara ini agar bosku tidak didakwa dalam Mahkamah Malaysia dalam kes pembunuhan Kevin Morais. Setelah Kevin Morais dibunuh dan mati secara mengejut pada tahun 2015, semua pertuduhan jenayah ke atas bosku dibatalkan dan digugurkan. Dan disitulah bosku menyingkirkan Tan Sri Mudi Yassin, menyingkirkan Tun Dr. Mahathir, menyingkirkan Tan Sri Dr. Zeti Aziz, menyingkirkan Syafiq Abdal daripada kerajaannya. Setelah Kevin Morais meninggal dunia, mati dalam tong drum bersimen, bosku tidak mahu letak jawatan sebagai Perdana Menteri dan bosku membuat rombakan kabinet di Putrajaya. Maka dengan semua rancangan pembunuhan berprofil tinggi ini, nama bosku disebut dalam perbicaraan mahkamah kes pembunuhan Kevin Morais. Ya, seorang tertuduh yang dikambing hitamkan dalam kes pembunuhan Kevin Morais menyatakan beliau dibayar oleh bosku untuk mengaku membunuh Kevin Morais. Dan dalam kes ini memang banyak individu yang dikambing hitamkan hanya semata-mata untuk menyelamatkan bosku agar dia terus jadi Perdana Menteri. Sayang 1000 kali sayang, membunuh Kevin Morais dalam tong drum bersimen, menculik Kevin Morais ini kantoi. Laporan rahsia di peringkat antarabangsa menyatakan Kevin Morais antara watak utama yang sepatutnya mengheret dan mendakwa bosku pada tahun 2015 lalu melibatkan kes rompakan SRC 1MDB. Saya ada menyimpan laporan ini dan beberapa bukti bosku. Sebab itu, bosku sangat takut jika kes pembunuhan berprofil tinggi ini dibongkarkan oleh Jufazli Syahman. Pakcik makcik Oto Arung, sangat ramai menonton siaran langsung ini. Ada yang sudah koyak tak boleh tidur malam ni ya. Jangan lupa bosku memang hantu Kevin Morais, hantu Husin Najadi, hantu Antan Tuya muncul malam ini. Ya, itulah kan, kalau kau jadi pembunuh, perompak ni memang hidup tak tenang bosku. Hidup tak tenteram. Itulah kan. Buat jahat dekat dunia ni berpada-pada juga bosku. Pakcik makcik Oto Arung berpada-pada. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih berkuasa daripada bosku. Ya, kebenaran ini tidak boleh disembunyikan. Kejahatan kebatilan ini tidak boleh didiamkan kerana ia boleh berlaku ke atas diri kita. Saya hampir diculik dan dibunuh seperti mana Kevin Morais, Husin Najadi, Antan Tuya Syaribu diculik dan dibunuh dengan sangat kejam. Tapi saya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus hidup menyampaikan kebenaran ini. Ini kisah benar yang wajib diketahui kerana saya antara watak utama juga yang menyimpan semua rahsia-rahsia bosku. Merompak duit 1MDB. Kerana tamak merompak badan binasa bosku Najib sehingga dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Bukan saya yang dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun sehingga hari ini. Saya masih bebas. Saya tidak ada jenayah merompak dalam Mahkamah Malaysia seperti kamu Datuk Seri Najib Tun Razak. Kerana nafsu tamak merompak badan binasa bosku Najib sampai hidupnya tidak tenang dan tenteram. Tak
tak boleh tidur malam pakcik makcik Oto Arum. Walaupun bosku Najib dibebaskan oleh hakim sementara waktu, walaupun bosku Najib ditangguhkan hukuman penjara 12 tahun, bosku Najib tetap tak hidup tenang. Takut masuk penjara Sungai Buloh pakcik makcik Oto Arum. Belum lagi dihantar oleh hakim dalam penjara Sungai Buloh. Sudah bosku Najib fitnah hakim-hakim kita yang tidak ada merompak duit 1MDB. Sekarang kes pembunuhan berprofil tinggi bermotifkan politik dibongkarkan oleh Mahkamah Rakyat hari ini, bosku. Kau boleh selamat di Mahkamah Dunia sehingga kes-kes pembunuhan berprofil tinggi melibatkan bosku ditutup sampai sekarang. Tetapi di Mahkamah Rakyat dan Mahkamah Allah, kebenaran ini akan terus berbicara. Bergegar, bergoncang ni dunia. Bergegar arasy Allah. Malaikat bertenggek ke arasy Allah. Malaikat pasti menyampaikan kata-kata ini. Ya Allah, ada seorang anak muda generasi baru sangat berani menegakkan kebenaran, melawan kejahatan kebatilan penguasanya yang zalim. Kalau Allah tanya siapakah orang itu? Jufazli Syekh Ahmad, ya Allah. Menyampaikan kebenaran ini banyak pahalanya pakcik makcik Oto Arum. Menegur pemimpin penguasa yang tamak merompak duit rakyat, duit negaranya macam bosku ini besar pahalanya. Menegur tindakan dosa kejahatan bosku ini yang kantoi membunuh orang, merompak, besar pahalanya. Saya mengharapkan bosku yang sedang menonton video ini bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Belum terlambat untuk bertaubat, bosku. Harta, pangkat, dunia, kekayaan, kemasyhuran hasil daripada merompak duit 1MDB, hasil daripada membunuh ni, sia-sia, kerja sia-sia, bosku. Sedangkan saya menyampaikan kebenaran ini, bukti-bukti skandal pembunuhan melibatkan Kevin Morais ini yang terus disembunyikan. You must answer my question. Kenapa semua yang tertuduh tu ada satu individu menyebut nama bosku Najib dalam perbicaraan kes pembunuhan Kevin Morais dalam Mahkamah Malaysia beberapa tahun lalu? Kalau kau tak boleh jawab, maksudnya memang kau lah yang mengarahkan untuk bunuh Kevin Morais dalam tong drum bersimen hanya kerana Kevin Morais mahu heret kamu dalam mahkamah kantoi merompak SRC 1MDB pada tahun 2015 lalu. Bosku tidak ada saman fitnah. Seorang rakyat Malaysia dalam Mahkamah Malaysia yang menyebut nama bosku Najib masuk campur dalam prosedur perbicaraan pembunuhan mendiang Kevin Morais ini. Saya ada simpan bukti ini, bosku. Sebab tu apabila kau tak saman fitnah orang tu, betul lah bosku mengkambing hitamkan ramai orang dalam kes pembunuhan Kevin Morais. Pembunuh-pembunuh palsu yang tidak membunuh Kevin Morais dipaksa mengaku bersalah dalam mahkamah demi menyelamatkan seorang pembunuh bersiri bernama bosku. Saya mendoakan agar mendiang Kevin Morais rest in peace. Saya masih memperjuangkan justice untuk mendiang Kevin Morais kerana kisah benar ini disembunyikan oleh bosku sampai sekarang. Pakcik makcik Oto Arum. Skandal pembunuhan bermotifkan politik yang paling dahsyat, yang paling kejam, yang paling zalim, yang paling sadis adalah skandal membunuh mendiang Altantuya Sharibu menggunakan bom C4.
Bosku Najib, Bosku Rosmah, adakah anda berdua bersedia untuk mendengar pendedahan eksklusif ini tentang semua modus operandi menculik, menembak dan bom C4 badan Altantuya Sharibu yang sedang mengandung anak bosku? Ya, ini antara isu panas yang terakhir sebelum kita tidur. Berdasarkan secret information, antara punca utama bosku Najib susah tidur malam, tak tenang di waktu malam kerana hantu Altantuya hari-hari muncul mengganggu bosku. Kenapa hantu Altantuya ini sejak tahun 2006 mati di bom C4 sampai tahun 2022 masih mengejar bosku di tengah-tengah malam buta pakcik makcik Oto Arum? Hal ini kerana kamu bosku mengarahkan bekas Polis Special Branch Azila Hadri, Sirul Azhar menculik dan membunuh Altantuya Sharibu menggunakan bom C4. Berdasarkan rekod dokumen akuan bersumpah atau statutory declaration, ini dokumen perundangan hitam putih yang ditandatangani oleh Azila Hadri, mengakui sewaktu bosku Najib menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, bosku Najib mengarahkan Azila Hadri untuk bunuh dan hancurkan jasad Altantuya Sharibu menggunakan bom C4. Dokumen perundangan ini ada di tangan saya juga. Sebab itu bosku Najib tak berani saman fitnah saya, pakcik-makcik Oto Arum. Saya ingin dedahkan semula perincian pengakuan Azila Hadri buat kali pertama tanpa rasa takut. Bekas polis unit khas PDRM mengaku kepada seluruh dunia dalam satu statutory declaration, bosku Najib mengarahkan dia untuk bunuh Altantuya Sharibu. Bila Altantuya Sharibu ini dibunuh? Altantuya Sharibu dibunuh di bulan Ramadan, bulan Oktober tahun 2006. Seorang pemimpin Islam mengaku Islam dengan sangat kejam, dengan sangat zalim, berjiwa binatang, berjiwa iblis dan syaitan, mengkambing hitamkan seorang polis special branch bernama Azila Hadri, mengarahkan polis tersebut untuk bunuh dan bom C4 Altantuya Sharibu bermula jam 10 malam sehingga jam 1 pagi di tengah-tengah hutan di negeri Selangor. Ini adalah kisah benar pembunuhan yang ramai orang tanya kepada saya, betul atau tidak. Sebagai political scientist, sebagai penganalisis politik bebas yang pakar mengkaji tentang legasi politik bosku Najib,
Untuk makluman pakcik-makcik Oto Arum, pengakuan Azila Hadri itu yang menyebut nama Datuk Seri Najib Tun Razak antara dalang utama yang mengarahkan untuk bunuh Tan Tuya Syaribu adalah benar dan sahih. Bukan saya yang kata. Azila Hadri yang mengaku dalam dokumen perundangan Statutory Declaration yang sampai sekarang Datuk Seri Najib Tun Razak tidak saman fitnah Azila Hadri yang masih hidup dalam penjara Kajang. Pakcik-makcik Oto Arum, saya nak tanya dengan bosku Najib yang sedang menonton siaran langsung ini. Andai kata bosku ini menjadi mangsa fitnah politik, saya cukup-cukup pelik bin ajaib, saya cukup-cukup terkejut. Kenapa bosku Najib sangat-sangat takut dan tidak berani untuk saman fitnah Azila Hadri itu? Sampai sekarang, Azila Hadri tidak disaman fitnah oleh Datuk Seri Najib Razak. Maksudnya, benarlah apa yang ditulis oleh Azila Hadri dalam dokumen perundangan Statutory Declaration yang sudah heboh di seluruh dunia. Azila Hadri tidak menarik balik pengakuan berani mati ini bahawa bosku Najib mengarahkan beliau untuk bunuh Tan Tuya Syaribu pada tahun 2006 lalu. Azila Hadri turut menyatakan bahawa dia dapat duit raya RM300 daripada bosku di Putrajaya setelah misi membunuh Tan Tuya Syaribu selesai. Wah, sampai tahap begitu bosku mempergunakan dan memperalatkan polis special branch dalam PDRM. Sudahlah dikambing hitamkan, lepas tu hanya dibayar RM300 sahaja. This is very disgusting. Saya bersimpati dengan Azila Hadri dan keluarganya. Atas nama justice, saya tahu watak utama dan dalang utama itu perlu bertanggungjawab. Kerana Azila Hadri hanya menjalankan tugasnya sebagai polis yang mematuhi arahan seorang timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang meluluskan semua senjata-senjata berbahaya untuk bom C4 Tan Tuya. Perkara ini sudah dilaporkan kepada pihak polis. Tetapi ya, bosku adalah pembunuh VVIP yang dilindungi dalam negara Malaysia. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, walaupun pembunuh VVIP ini dilindungi, rahsia dia kantoi mengarahkan Azila Hadri bom C4 Tan Tuya Syaribu gagal untuk disembunyikan. Sepatutnya modus operandi bosku ini bom C4 Tan Tuya tak kantoi. Tetapi disebabkan Azila Hadri masih hidup dalam penjara Kajang, semua rancangan politik bosku ini gagal dan terus gagal sehingga skandal rompakan dan skandal rasuah kapal Scorpion itu terus meletup di Mahkamah Perancis. Skandal-skandal rasuah bosku Najib tidak ditutup dalam Mahkamah Malaysia. So ini cukup-cukup kejam. Bagaimana bosku Najib mengkambing hitamkan Azila Hadri, seorang bekas polis special branch. Saya mendoakan
Azila Hadri terus kuat berada dalam penjara Kajang. Saya Jufazli Syahmat masih hidup dalam negara Malaysia, mempertahankan justis kepada Azila Hadri yang dikambing hitamkan oleh bosku Najib, Pak Cik Makcik Otto Arong. Ini bukan kes politik. Ini kes jenayah pembunuhan berprofil tinggi. Jika kes pembunuhan melibatkan Husin Najadi, Kevin Morais dan Altantuya Syaribu ini dibuka dalam Mahkamah Malaysia pada masa hadapan, bosku Najib boleh dihukum gantung sampai mati bersama isterinya. Berdasarkan secret report, berdasarkan secret information, Raja Petra yang kini menjadi jurucakap dan cyber troopers bosku Najib dan UMNO pernah membuat pengakuan bahawa bosku Rosmah berada di tempat kejadian pembunuhan Altantuya Syaribu di tengah-tengah malam buta. Ini bukan saya yang kata. Orang kamu sendiri, Azila Hadri, Raja Petra, Raja Kamarudin yang membongkarkan rahsia bosku Najib membunuh dan bom C4 Altantuya Syaribu. Ini mengalahkan kes pembunuhan Tang Mo. Oh, jutaan terima kasih kepada Azila Hadri dan Raja Petra kerana membongkarkan semua rahsia bosku Najib, bosku Rosmah yang menjadi dalang utama membunuh dan bom C4 Altantuya Syaribu dengan sangat kejam. Orang-orang ini masih hidup dan tidak disaman fitnah oleh Najib Razak dan Rosmah Mansur. Pengakuan Raja Petra dalam satu dokumen Statutory Declaration beberapa tahun lalu turut menyatakan bosku Najib mengarahkan bom C4 Altantuya Syaribu. So, kenapa bosku Najib tidak saman fitnah Raja Petra? Malah Raja Petra dibayar oleh bosku hari ini untuk jilat bosku dalam semua kes rompakan 1MDB. Jadi begitulah ya. Raja Petra yang tahu semua rahsia bosku ni sampai sekarang. Jadi saya percaya Raja Petra tidak menipu, Azila Hadri tidak menipu. Kerana bosku Najib, bosku Rosmah tidak saman fitnah kedua-dua pembocor maklumat tersebut. Pak Cik Makcik Otto Arong. Ini antara fakta bukti alibi yang boleh digunakan dalam perbicaraan mahkamah untuk mengheret bosku Najib. Sebab itu bosku Najib kalau dia nak berperang dengan saya dalam mahkamah boleh, saya tak takut. Saya boleh dedahkan semua dokumen-dokumen perundangan bosku Najib menjadi dalang utama mengarahkan Azila Hadri Sirul Azhar untuk bunuh dan bom C4 Altantuya. Ada telur, ada batang kemaluan. Tak ada kan? Saya tunggu kau dekat mahkamah. Itu pun kalau kau berani lah bosku. Tapi macam kau ni, kau pun takut dengan bini, takut dengan Rosmah. Tak hairan kau takut dengan Jufazli Syahmat. P.I. Bala pernah bekerja sebagai polis dan menjadi bodyguard kepada orang bosku Najib bernama Razak Baginda tahun 2006 lalu. P.I. Bala tahu semua rahsia rancangan pembunuhan yang dibuat oleh bosku Najib dan Razak Baginda. Pak Cik Makcik Otto Arong. Sekejap, ada iklan. Kita punya bateri ni out of charge. Okey, jangan lupa tap-tap screen Pak Cik Makcik Otto Arong. Ramai ni menonton. FYP sudah kita ya. Hari-hari kita FYP ni. Terima kasih yang bagi bunga.
Wih, 14,000 like, banyak ni peminat. Haters-haters pun ramai. Stay tune ya. Belum habis lagi ni cerita Ang Tan Tu Yan ni. PI Bala dalam satu statutory declaration, dalam satu pengakuan bersumpah, PI Bala sudah mati dibunuh juga ya. Mati mengejut. PI Bala antara pembocor maklumat yang diugut oleh bosku sampai mati. Ya. PI Bala mendedahkan sebelum Ang Tan Tu Yan mati di bom C4 atas arahan bosku dan Razak Baginda, dinyatakan Ang Tan Tu Yan Sharibu adalah perempuan simpanan bosku Najib. Dinyatakan juga dalam konsesi pembelian kapal Scorpion, bosku Najib berjanji untuk memberi wang komisen $500,000 kepada Ang Tan Tu Yan. Razak Baginda berjanji bersama bosku untuk bagi wang komisen $500,000 kepada Ang Tan Tu Yan Sharibu kerana Ang Tan Tu Yan menjadi penterjemah kepada projek pembelian kapal Scorpion di Perancis. Ang Tan Tu Yan mengetahui semua urus niaga secara rasuah pembelian kapal Scorpion yang bernilai lebih 5 bilion ringgit itu. Ya. Dan bosku dapat duit rasuah hasil pembelian kapal Scorpion. Kapal Scorpion yang tak boleh dipakai, yang tak boleh berfungsi dengan baik menjaga pertahanan dan keselamatan serta kedaulatan negara. So setelah perkara ini terbongkar, disebabkan Ang Tan Tu Yan tahu semua urus niaga rasuah pembelian dan penjualan kapal Scorpion di Perancis, maka ini antara punca utama kenapa Ang Tan Tu Yan dibunuh. Sebab Ang Tan Tu Yan tahu semua rahsia bosku Najib merompak, mencuri, buat rasuah pembelian kapal Scorpion. Paling mengerikan, paling seram, PI Bala turut menyatakan bahawa bosku pernah tidur bersama Ang Tan Tu Yan menjalinkan hubungan sulit, dan bosku menyatakan pernah meliwat lubang jubur, lubang pantat Ang Tan Tu Yan. Dan sewaktu Ang Tan Tu Yan diculik dan dibunuh dalam Malaysia tahun 2006 lalu, bulan Ramadan, waktu itu Ang Tan Tu Yan mengandung. Dan ada pemberi maklumat menyatakan itu adalah anak bosku dalam kandungan perut Ang Tan Tu Yan. Ini antara punca utama kenapa bosku Rosmah berada di tempat kejadian. Kerana kalau Ang Tan Tu Yan mengaku, membocorkan maklumat bahawa dia mengandung kerana bosku tak layak jadi Perdana Menteri. Jadi untuk memastikan laluan bosku untuk jadi Perdana Menteri itu berjaya, Ang Tan Tu Yan mesti dan wajib dibunuh walaupun tak ada salah. Jadi Ang Tan Tu Yan ni memang sangat-sangat cantik, lebih cantik daripada bosku Rosmah. Putih melepak, sangat cantik. Dan of course bosku Rosmah cemburu, jealous. Dia memang tahu ini antara halang utama untuk bosku jadi Perdana Menteri ketika itu. Dan rancangan bosku berjayalah bunuh bom C4 Ang Tan Tu Yan Sharibu. Tapi sayang, setelah bosku kenyang, mengentot dan meliwat Ang Tan Tu Yan, habis madu sepadi buang, bukan sahaja jasad badan Ang Tan Tu Yan yang dibom C4, anak bosku sendiri dalam kandungan Ang Tan Tu Yan dibom C4. Inilah kisah benar pembunuhan yang paling kejam, paling sadis. Sebelum Ang Tan Tu Yan ditemui mati, hanya tinggal tulang tu, berkecai sudah badannya semua, Ang Tan Tu Yan sempat membuat laporan polis. Kawan-kawan Ang Tan Tu Yan yang menunggu Ang Tan Tu Yan dekat Hotel Kuala Lumpur, Hotel Malaya, buat laporan polis
tentang kehilangan Ang Tan Tuya. Ang Tan Tuya pernah buat laporan polis dalam negara Malaysia bahawa jika dia mati dibunuh, yang perlu bertanggungjawab adalah bosku dan Razak Baginda lah, pakcik-makcik Otok Arum. Jadi sebab itu kantoi kes pembunuhan Ang Tan Tuya ni. Memang kantoi habis. Bosku ni pun tak pandai membunuh. Semua pembunuhan yang dia buat memang kantoi. Dia ni kan tak pandai merompak, tak pandai membunuh, tak pandai menipu. Jadi kantoi lah, serba-serbi kantoi. Jadi itulah kisah benar yang saya telah kongsikan kepada rakyat Malaysia. Sirul Azhar antara bekas polis SB yang turut diupah untuk bunuh dan bom C4 Ang Tan Tuya Syaribu. Sirul Azhar disembunyikan di Australia. Dengar-dengar Sirul Azhar sudah bekerja sebagai pegawai immigration kerajaan Australia. Sirul Azhar pun sudah bebas di Australia. Saya harap Azila Hadri boleh bebas secepat yang mungkin. Kerana yang patut dihukum gantung sampai mati ni, kaulah bosku dengan bini kau. Kamu yang rancang semua pembunuhan ni. Jadi semoga ini menjadi pengajarannya ya. Sepandai manapun kau membunuh orang, merompak dalam sesebuah negara, kantoi juga. Buruk legasi politik bosku ni. Sebab itu, bosku ni kena tulah, kena balak. Dia bunuh banyak orang. Husin Najadi, Kevin Morais, Ang Tan Tuya. Akhirnya kalah juga dia PRU 14, tumbang juga dia PRU 14. Dia dijatuhkan juga hukuman penjara 12 tahun. Tak boleh sudah mengelak penjara. Selama ini, konco-konco bosku selamatkan bosku. Tapi kes 1MDB tu tak boleh selamat. Sebab dupang-dupang bosku Najib ni, dia simpan duit rompakan tu dalam akaun bank peribadi dia yang senang dijumpai oleh hakim, yang senang dijumpai oleh rakyat Malaysia. Jadi itu sahaja daripada saya, pakcik-makcik Otok Arum. Jangan lupa sebarkan ya. Video ini akan saya upload dalam YouTube esok. Kalau ada yang sudah ketinggalan cerita awal tentang skandal pembunuhan yang sangat kejam ini bermotifkan politik yang dikaitkan dengan bosku, anda boleh subscribe YouTube Kingmaker Politik Malaysia. Subscribers sudah ramai, 260,000 subscribers. 260,000 orang subscribe aku punya YouTube tu. Jadi pakcik-pakcik Otok Arum, live TikTok ini boleh ditonton semula pada hari Sabtu esok. Ini kisah benar ya. Saya akan terus mengajar bosku Najib untuk bertaubat. Saya bukan benci bosku, cuma ini tidak boleh dicontohi ya oleh pemimpin-pemimpin generasi masa hadapan. Yelah, memang ini real politik. Ya, untuk kuasa, pangkat, kekayaan memang perlu membunuh, itu tidak dinafikan. Tetapi pangkat kekayaan ni tak boleh bawa masuk dalam lubang kubur bosku. Hanya di dunia saja. Dunia ni pun sementara, bukan selama-lamanya. Jadi akhirnya bosku Najib pun akan mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh. Duit ni tak boleh selamatkan kita bosku. Duit bukan segala-galanya. Duit memang penting, tapi duit bukan segala-galanya. Jangan hanya kerana kita mau kaya raya, jadi trilion A, jadi bilion A. Kita mau lama jadi Perdana Menteri, mau kita jadi king, syok sendiri jadi king. Kita sanggup merompak, mencuri, membunuh dalam dunia ni. Akhirnya yang binasa bosku juga. Nah, walaupun kes-kes pembunuhan ni berjaya ditutup, di mahkamah Allah nanti tak ditutup tau, dibuka. Allah akan tanya kau, malaikat dekat lubang kubur tu akan tanya kau, wahai bosku, kenapa kau bunuh Ang Tan Tuya dengan sangat kejam? Tidak ada dosa-dosanya. Kenapa kau bunuh Kevin Morais dalam tong drum bersimen? Kenapa kau bunuh Husin Najadi? Bosku pandai-pandailah jawab dalam lubang kubur tu. Penyokong-penyokong bosku pun tolonglah jawab dalam lubang kubur juga nanti. Kamu tolong bosku tu dalam lubang kubur. Di pada mahsyar Allah, di mahkamah Allah, kau kena jawab benda ni. Di dunia ni kau bolehlah selamat. Tapi ingat, dosa-dosa besar membunuh, merompak ini bosku Najib, di akhir ceritanya happy ending. Bosku Najib boleh jadi gila dalam penjara Sungai Buloh.
Jadi bertenang ya bosku. Belum lagi kau disumbat dalam penjara Sungai Buloh kan, bertenang. Jangan kau salahkan hakim. Dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun tu. Ditangguhkan juga hukuman kau kan. Bertenang kau. Kabel kau kan besar. Mudah-mudahan lah ya bosku, dipermudahkan untuk check in penjara Sungai Buloh selepas ini kerana dosa-dosanya membunuh, merompak. Sampai mati dia ni, aku tengok bangga membunuh, merompak dengan orang-orang dia. Itu sahaja daripada saya, Pak Cik Makcik Oto Arum. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, Pak Cik Makcik Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Kuasa sakti keramat rakyat ini yang paling ditakuti oleh bosku Najib. Kerana kuasa keramat rakyat inilah yang membongkarkan semua rahsia bosku Najib membunuh dan merompak dalam negara Malaysia, Pak Cik Makcik Oto Arum. Bosku Najib, penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Jahanam, Allah kirim salam rindu bosku.